Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mewakili grup Kampung People ingin membentangkan tentang seni sebagai budaya visual. Pembentangan ini akan memfokuskan kepada 4 perkara iaitu yang pertama, pengenalan tentang seni sebagai budaya visual. Yang kedua, penggunaan media yang sering digunakan di dalam penghasilan seni sebagai budaya visual. Yang ketiga, berkaitan antara pasca moden dan budaya visual. Yang terakhir pula, kami akan menyimpulkan berdasarkan data-data yang diperolehi sepanjang kajian ini dijalankan. Pengenalan. Apa itu seni sebagai budaya visual? Seni budaya visual adalah sesuatu yang dilihat atau cara di mana ia dilihat dan difahami. Budaya visual adalah aspek budaya yang melibatkan sejarah pengajian budaya, falsafah teori kritikal dan antropologi yang bermaksud makna maklumat atau keseronokan dengan visual teknologi yang merujuk kepada media. Visualisasi ini telah dicabar oleh media interaktif seperti internet dan realiti maya. Dari segi teknologi, budaya bertindih dengan kajian sains dan teknologi media seperti elektronik hybrid, neurologi, sains kognitif dan imej. Budaya visual kebiasaannya memfokuskan kepada peristiwa visual, sesuatu maklumat, makna dan kesenangan yang dicari. Teknologi visual pula telah merujuk kepada tujuan persepsi dan potensi keupayaan sesuatu visual. Yang kedua pula, saya akan membentangkan tentang penggunaan media yang sering digunakan dalam penghasilan seni sebagai seni budaya visual. Penggunaan media seperti kamera yang telah memberi visual pada setiap aktiviti. Menurut Mirzoeff, pada tahun 1999, visualisasi tradisional telah digantikan oleh bentuk yang baru muncul seperti internet dan ini telah membuat imejan atau visual sebagai cara hidup. Budaya visual juga membolehkan untuk membuat pemerhatian atau pemahaman audiens kepada karya-karya yang telah dihasilkan dalam bentuk gambar atau bentuk grafik. Budaya visual pula ialah sesuatu penglihatan yang tidak membayangkan pemahaman dan tiada mensyaratkan penyelesaian kepada sesuatu masalah. Seterusnya, pasca moden dan budaya visual. Masyarakat telah mengubah moral dan pandangannya mengalami era baru yang dikenali sebagai pasca moden. Pasca moden dikatakan sebagai krisis pemodenan. Ia diwakili oleh satu set strategi dan amalan retorik yang menggunakan konsep termasuk pengambilan perbezaan konsep, pengulangan dan realiti sebenar untuk menjelaskan konsep-konsep lain seperti makna sejagat, identiti, pembangunan sejarah dan kemajuan. Hal ini telah menjadikannya mustahil untuk membuat garis jelas antara pengalaman semula jadi dan tiruan. Pembentangan ini dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga mereka merayu kepada sifat imajinasi yang dipertingkatkan melalui visualisasi. Hal ini telah dikatakan bahawa perkembangan budaya visual yang bertanggungjawab untuk waktu kemuncak pasca moden dan pudar konsep. Seterusnya adalah contoh karya seni sebagai budaya visual. Karya visual yang telah berlaku antara komunikasi mengenai dimensi realiti batin. Yang kedua, menurut Lucetius dan Condit pada tahun 1999,
telah mengatakan pasca moden dipandang sebagai keadaan sejarah dan bertindak balas terhadap konsep moden, seni komunikasi dan bidang lain. Yang terakhir pula, terdapat reaksi dalam karya tersebut untuk disampaikan melalui visual sebagai komunikasi. Karya Archer yang dihasilkan oleh Louis Bobles pada tahun 1999 iaitu Maman telah dihasilkan melalui gangsal keluli tahan karat dan marmar. Archer bersaiz lebih daripada 30 kaki tinggi, bersifat universal dan sangat pribadi, berkisahkan tentang kenangan zaman kanak-kanak, tentang seorang bapa yang tidak setia, dan kasih sayang seorang ibu serta kesusahan yang dihadapinya bersama anak-anak. Karya ini bersifat pasca moden kerana ianya dikaitkan dengan ibu artis ini sendiri sebagai labah-labah yang melindungi telurnya di dalam sangkar keluli, menimbulkan rasa kagum dan ketakutan serta ketinggiannya yang besar dan seimbang, langsing melihatkan kelemahan yang hampir pedih. Aura Funny Believer Untitled dihasilkan oleh Goh Chek Seng merupakan catatan yang berunsurkan surrealism. Pengkarya ini telah menggambarkan sesuatu dunia gaib. Visualnya menunjukkan bagaimana pengkarya merakam sentimen dan daya penggerak dari tenaga sejagat yang membantu segala pergerakan. Audiens juga dapat melihat dari sisi lain atau relatif fizikal alam gaib yang tersembunyi. Karya yang dihasilkan oleh Yusri Jaya pada tahun 2013, Please Wake Up merupakan sebuah karya seni interaktif yang memerlukan interaksi bersama audiens. Apabila audiens mengetuk permukaan kotak, satu karakter akan terbangun dan marah, manakala satu karakter lagi akan terbangun dan sibuk membuat kerja. Kedua-dua karakter tersebut akan tidur semula sehingga ada audiens yang akan mengetuk kembali di atas permukaan kotak tersebut. Menurut Sandra Brahman, pada tahun 2003, komunikasi pasca moden digunakan untuk menggambarkan bentuk komunikasi, pesan, gaya, panduan serta teknologi dan pelbagai media komunikasi yang digunakan dalam dunia pasca moden. Karya ini juga merupakan sebuah karya sindiran dan komen kesan teknologi maklumat terhadap generasi ZZ. Kesimpulan, budaya visual boleh dikatakan bahawa budaya yang mengelilingi kita pada setiap hari adalah visual yang paling banyak. Orang ramai berhadapan dengan imej visual dalam semua bidang kehidupan dan cuba memvisualisasi benda dan idea yang abstrak atau tidak kelihatan. Justeru itu, perkembangan internet, HD, DVD dan TV semua isyarat fakta bahawa visualisasi di sini secara kekal dalam penghasilan karya di mana peristiwa visual dalam menyampaikan maklumat, makna atau kesenangan untuk dicari oleh pengguna pada masa kini. Akhir sekali, era pasca moden adalah merupakan idea sejarah, kronologi, ideologi, falsafah. Pasca moden juga adalah tafsiran semula mengenai pengetahuan apa yang dikira sebagai pengetahuan dalam menyampaikan sesuatu maklumat pada visual. Hal ini demikian kerana budaya visual lebih cenderung pada visual sebagai bahasa komunikasi. Ia diwakili oleh bentuk relativisme budaya mengenai hal-hal seperti realiti, kebenaran, akal, nilai, makna linguistik, diri dan tanggapan lain. Oleh itu, budaya pasca moden dapat diterangi dengan merujuk pada produk budaya tersebut.
Hal ini penting untuk diingatkan logik falsafah yang telah mendasari mendorong kepada fenomena tersebut.